warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa rizqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Kita bertemu lagi dalam kelas tasawuf kita pada bulan Oktober. Okey, jadi kita waalaikumsalam juga yang ada di page dan di TikTok juga. So kita nak baca Quran dulu. 9, muka surat 9. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ya, muka surat 9. Allah. Okey. Ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah pun selesai baca Quran. Semoga beroleh pahala di sisi Allah, dapat kita hadiahkan kepada orang kesayangan kita, insya-Allah ya. Okey, alhamdulillah, kita nak masuk kepada kitab Minhajul Abidin hari ini. Kitab tasawuf, kitab tasawuf fardu ain, ilmu fardu ain yang wajib kita belajar bagi setiap mukallaf adalah fiqh aqidah, fiqh dan tasawuf. Jadi bagi siapa yang cuai tidak belajar ilmu ni, maka hukumnya berdosa besar, setiap saat dicatat oleh malaikat sebagai pendosa, sebagai orang yang berdosa. Okey, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang dekat page, tolong like, tolong share, boleh ya? Tolong like, tolong share, like banyak-banyak. Semalam mungkin kita dapat 100 lebih like kan. Jadi untuk pagi ni pun kita minta tolong sahabat-sahabat tolong like juga ya. Okey, jadi masuk kepada kitab Minhajul Abidin ni. Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Kitab ni berkenaan dengan jalan-jalan orang yang nak beribadah. Jalan orang nak beribadah, karangan daripada Imam Al-Ghazali. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ya, Al-Tusi. Jadi alhamdulillah, kita dah masuk kepada muka surat apa namanya, 7 lah. Baru masuk je ni. 9 kali jumpa dah kan? 9 kali jumpa dah. Start saja 9 bulan. 9 bulan dah nak dekat setahun dah lah. Dah dekat setahun dah. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ni nak belajar tasawuf ni nak belajar tasawuf. Jadi kita teruskanlah. Kita pun tak mau intro banyak-banyak sangat. Kitab pada muka surat 7 ni kita masuk kepada apa nama, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menjadikan, allazi, yang menjadikan, khalaqa, yang menjadikan insana, sekalian manusia. Insana maknanya sekalian manusia. Siapa dia ni? Duk cerita tentang Allah. Imam Ghazali duk cerita tentang Allah. Siapakah allazi khalaqal insan? Allazi khalaqal insan adalah balik kepada ayat yang di atas sekali, alhamdulillahil malikil hakim. Segala puji bagi Allah yang raja yang malikil hakim, raja yang amat hakim. Al-jawadil karim, yang amat pemurah, lagi amat mulia. Al-azizir rahim, yang amat keras lagi amat kasih sayang. Jadi bila masuk ke bawah allazi khalaqal insan, tak habis lagi cerita. Siapa dia allazi khalaqal insan? Allah. Allah yang menjadikan insan, sekalian manusia, fi ahsani taqwim, dengan secantik-cantik, yang dengan terlebih elok pendiriannya. Maknanya Allah ni dia menjadikan kita dengan kejadian yang sempurna, kejadian yang elok. Muka kita dia jadikan kita ni sebagai orang yang manusia, iaitu kejadian dinamakan sebagai mukanya menunduk ke bawah.
Wajahnya menunduk ke bawah. Apa tu maksud menunduk ke bawah? Kita tengoklah rupa kita macam mana. Daripada sudut zahirnya, kita ni muka kita menghadap menunduk ke bawah. Tak macam binatang. Binatang dia tak menunduk, dia menghadap ke depan. Kita menunduk ke bawah. Bila sampai waktu sembahyang, rokok, kita tunduk juga. Muka kita dah tunduk ke bawah. Muka kita tunduk ke bawah, tapi masih lagi sama paras dengan punggung. Kalau kita rokok, punggung, kepala dengan tengkuk tu dia kena sama paras bila kita rokok. Muka kita ke mana? Ke depan ke bawah? Ke bawah. Tu kata elok tu kejadian. Elok kejadian. Tapi bila kita sujud, bukan saja muka ke bawah, kepala pun turun ke bawah. Tak sama dengan binatang ya. Tapi kadang kita tengok dah dalam media sosial kan, dia pun tunjuk gambar video-video burung pun dah tunduk dah. Betul tak? Burung pun tunduk sujud. Unta pun sujud. Burung pun sujud, unta pun sujud. Jadi makna kata apa? Tapi kejadian kita ni adalah kejadian dengan sebaik-baik kejadian makan dengan tangan. Makan dengan tangan. Kalau binatang, makan dengan mulut. Jilat-jilat mulut. Tapi manusia pun nak jadi binatang dah ni. Sebab apa? Mereka buat operation. Tengok tak? Mereka duk tunjuk orang-orang barat ni. Mereka buat muka jadi anjing. Dia kata dia suka tengok muka anjing. Dia ubah muka dia jadi anjing. Anjing ke anjing? Allah, dia buang G tu. Orang Kedah dia buang G. Dia buang G, dia tinggal N kan. Dia nak kencing. Lagi apa lagi? Nak terkencing. Bukan nak terkencing. Jadi anjing. Dia tak jadi anjing. Dia jadi anjing. Dia ubah ni muka dia ni. Lepas tu kan lidah dia boleh keluar ke dagu. Dia buat lubang kat sini. Lidah boleh keluar ke dagu. Lepas tu dia tunjuk cara dia makan tu. Meleleh liak-liak. Macam mana yang dia rasa dia segok sangat macam tu? Tak tahu. Orang buat elok dah kan. Lepas tu pipi ni pun berlubang. Boleh keluar lidah kat pipi. Kok tu boleh, kok ni pun boleh. Muka macam anjing. Dia ambil anjing yang kesayangan dia tu, kepala dia tu, hidung dengan mata tu, dia buang ni. Dia projek muka dia tu dengan anjing punya muka tu. Allahu Akbar. Punya dah segok, punya elok dah Allah bagi jadi, diubah kejadian. Jadi manusia ini, kejap ya. Jadi manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan secantik-cantik kejadian. Dengan secantik-cantik kejadian. Okey, dengan secantik-cantik kejadian yang mana dia kata muqibban ala wajhi. Maknanya muqibban ala wajhi ni maknanya wajah itu menunduk ke bawah. Itu cantiknya kejadian kita. Illa li ibadatihi, melainkan kerana ibadat akan dia. Maknanya kalau kata ibadat tu lagi rendah lah. Lagi rendah. Lagi ke bawah. Syarat kita sujud, syarat sah sujud kena tamkis. Tahu tamkis? Tamkis maknanya awak jadi macam tu macam mana tu? Waalaikumsalam. Jadi macam mana tu? Hak ubah rupa tadi kan? Memang tu tak tahu nak buat macam mana dah. Orang-orang lepas pandai-pandai orang tak ada agama ni memang macam tu. Dia tak setuju dengan apa yang dijadikan oleh Allah ya. Okey, syarat kepada sujud tamkis maknanya punggung lagi tinggi pada kepala. Punggung kena tinggi dari kepala nak sujud. Memanglah kepala punggung kita tinggi pada kepala kalau kita sujud. Tapi ada juga kadang-kadang kita sujud dekat bukit. Faham tak? Kita duduk kat sini tapi yang depan tu bukit. Jadi kita nak sujud. Macam mana kita nak sujud? Sujud tu tak sama lah. Sebab apa? Sujud kepala kena bawah pada punggung. Jadi soalnya sekarang orang yang solat atas kursi lah. Jadi solat atas kursi ni kalau ikut mazhab Syafi'i memanglah kepala kena rendah pada punggung. Antum kalau nak sembahyang sunat atas kursi boleh kan?
Boleh tak sembahyang sunat atas kursi? Walaupun kita kuat. Kerana apa? Sunatnya bagi RM1. tak mau apa banyak-banyak dah. RM1. Pasal apa kita sembahyang sunat boleh duduk atas kursi? Angkat tangan lah, jangan duk-popek-popek tu. Abang kata dia jawab dah, susah tak dengar. Angkat tangan. Komen-komen sikit dekat TikTok mana? TikTok ha. Salam Ustazah, sahabat cinta. Dia berkata okey. Waalaikumsalam. Dekatlah jawapan dia. Lu hampa ni pergi bengkel sekolah berkali dah. Lagi kuat-kuat sikit. Kak Pi kau bangun ni? Hak dulu. Dia ingat. Hak Pi bangun ni pun tak ingat. Sebab sembahyang sunat, rukun berdiri tak ada dalam sembahyang sunat. Berdiri tegak bukan rukun dalam sembahyang sunat. Betul. Okey tak line dekat page personal, dekat muka buku personal Ustazah, okey tak? Sebab apa? Sebab apa sembahyang sunat boleh duduk? Berdiri tegak bukan rukun dalam solat sunat, betul? Habis tu kalau kita berdiri, dapat pahala sunat. Bukan wajib, bukan rukun. Dapat pahala sunat sebab berdiri. Tapi kalau sembahyang biasa, berdiri itu rukun. Sembahyang fardu, berdiri itu rukun. Kalau sembahyang sunat, berdiri bukan rukun. Habis kalau kita berdiri, dapat pahala sunat. Cuma dia dapat pahala lebih. Kalau dia sembahyang dia sembahyang duduk dalam sembahyang sunat, dia dapat pahala separuh daripada berdiri. Online okey Ustazah. Okey dekat page ni okey, dekat ni rasa dekat muka buku yang personal ni yang tak pernah okey. Betul tak? Macam tak pernah okey. Pergi dekat page, kalau tak okey pergi dekat page. Clear? Clear. Madiana kata okey. Okey, clear. Okey, jadi maknanya kalau siapa yang nak sembahyang atas kursi, memang dia sakit, dia dah uzur, dia nak sembahyang atas kursi, dia kena belajarlah supaya dia faham mazhab punya syarat sah sembahyang. Dia kena belajarlah. Janganlah tak belajar, main duduk atas kursi je, tak boleh. Dia kena pergi belajar juga. Okey, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Oh, mana boleh macam ni, boleh macam ni. Kena mengaji lah. Jadi orang yang nak sembahyang atas kursi ni, dia kena cermat. Dia kena cermat. Sebab takut sekali lagi dia tunduk masa sujud, tak jadi tamkis. Tapi saya sakit Ustazah, tu lah kena belajar. Tak apalah sakit, tak adalah nak paksa juga. Memang kan jadi mudarat pada dia. Tapi dia tak boleh andai, dia kena belajar. Sebab tu ibadat dengan ilmu. Tu hari ni kita nak mengaji ni. Dalam kitab ni, Imam Ghazali tekankan tentang ibadat. Tapi Imam Ghazali sebut, ibadat adalah buah kepada ilmu. Ibadat adalah buah kepada ilmu. Tak ada ilmu, tak ada buah. Jadi kalau kita buat ibadat tak ada ilmu, jadi sia-sia. Jadi nak sembahyang atas kursi pun kena belajar. Kalau kita boleh buat satu program sembahyang atas kursi dah hari tu, boleh no? Sembahyang atas kursi dah belajar lah kan. Kita sihat lagi. Tapi masa kita sakit nanti, kalau kita campur dengan rukun-rukun yang lain, dia jadi macam tak ada nak fokus dalam kursi tu. Boleh, kita mungkin ambil dalam, kita tu buat sampai sehari pukul 5, kita buat sampai pukul 1. Kan, boleh no? Kan, kata nak berehat. Tak. Kata tahun depan nak berehat. Sebab saya tengok kan ramai orang tak ada ilmu tentang solat atas kursi ni. Okey, kata kami kuat lagi. Jangan no. Hari kita demam ke, hari kita sakit ke, bila-bila masa boleh. Ni sembahyang tak sah ni macam mana? Jadi kita tak usah buat. Daripada setuju dah tu, daripada nak sangat dah tu. Buat hujung tahun depan. Sebab saya kata nak rehat, dia buat hujung tahun depan lah. Kalau macam satu macam tak cukup je no. Sampai pukul 5 lah. Tambah sikit
bagi ada rukun-rukun, bagi kemas. Tapi sembang sembahyang atas kursi je sebenarnya. Kalau kita campur dengan sembahyang lain, kata kita buat kat Syalam, tak ada habis. Nak masuk hal lain pula. Jadi kita fokus sembahyang atas kursi saja. Antara topik-topik yang kita buat, yang kita boleh ke depan ni, saya sembang je lah, saya kata nak buat pun. Sembahyang atas kursi saja dengan taharah. Hak tu yang rasa macam perlu kepada penjelasan asing. Dia kena buat asing. Kena bagi faham. Satu lagi perkara-perkara batalkan solat kata pun tak ada habis. Banyak sangat nak buat. Okey, betul-betul Ustazah. Okey, tak apalah, kita sembang. Cakap pun doa juga kan. Okey, buat masa ni saya memang tak ada booking apa-apa hotel pun. Tak apalah, mari kita sembang dulu. Jadi orang yang nak sembahyang atas kursi ni, dia kena cermat sangat-sangat. Sebab sembahyang atas kursi perlu pada ilmu. Okey, kalau kita nak sembahyang sunat, saya bagi senang sunat dululah. Yang fardu ni banyak cerita. Sembahyang sunat antum nak sembahyang atas kursi. Masa rokok, masa sujud tu, antum kena bagi rendah kepala daripada punggung. Maknanya tu mana kepala masuk ke kursi kalau mana? Dia kena rendah sungguh ni. Dia kena rendah. Jadi dia kena rendah pada rokok. Maknanya dia kena rendah kepala ke bawah. Kalau tidak sembahyang dia, walaupun sembahyang sunat, tapi tetap ada tangkis juga sebab dia sujud. Okey, tak apalah, yang tu selesai. Okey, jadi maknanya sebab tu bila iblis, sebab tu bila kita sujud ni, bila kita sujud, kepala kita turun ke lantai, bukan kita rokok ni sujud. Bukan kata muka ke bawah ni. Bukan kata muka ke bawah, wajah ke bawah, kepala pun ke bawah. Sampai orang tu pangkat tinggi mana pun, besar mana, kaya mana, ke hebat mana pun, mai tang sujud semua kena sujud. Tak boleh kata pula, "Oh, aku ni ada pangkat Datuk, Datin, Puan Sri, Tan Sri, Sultan. Jadi tak boleh lah nak sujud. Aku kakak tunduk-tunduk biasa boleh lah." Oh, tak boleh. Walaupun dia hebat mana, kata manusia ni, mana kata mana dia buat. Yang kata nama manusia ni, kepala dia kena tunduk atas bawah pada punggung. Boleh. Dia kena tunduk lebih pada punggung dia, rendah pada punggung dia. Sampai kan berapa kali kena sujud? 2 kali, bukan sekali. Rokok sekali ya. Sujud 2 kali. Punya nak habaq kata kejadian kita tu, walau hebat macam mana pun, mai tang sembahyang kena tunduk. Nampak? Sebab tu iblis dia cukup, dia menangis bila tengok kita sembahyang. Bila kita sujud tu dia menangis. Sebab apa? Dia tu Allah perintah suruh tunduk dekat Nabi Adam bukan banyak kali, sekali ya. Dia tak mau. Suruh tunduk sekali ya, dia tak mau. Tunduk pun bukan sujud macam kita yang sampai ke bawah tu. Sebab kan tunduk pada Nabi Adam kan makhluk, tak bolehlah ke bawah sangat. Tapi tengok-tengok bila Allah perintahkan kita sembahyang, 2 kali sujud, rendah sebetul-betul rendah, kita boleh buat. Mana tiap-tiap kali kita sujud tu, iblis menangis. Sebab itulah selalulah buat solat, sujud syukur. Kan yang rajin buat sujud syukur. Rajin sujud syukur. Bila kita habis sembahyang sujud syukur, duduk pun ada lagi, duduk pun di bawah dah, sujud syukur. Kita dah ajak itu dah sujud syukur dalam bengkel solat pun dah ajak dah. Lepas tu habis sembahyang sujud syukur lagi, tiap-tiap waktu 5 kali sujud syukur. Tiap-tiap kali kita sujud itulah iblis menangis. Tapi kita lah ni masalah juga. Bila kita sujud, dulu orang sujud atas tanah, berasalah kehambaan tu kan, tawaduk tu sebab sujud di tanah. Lepas tu naik sikit atas papan, bina kayu, letak kayu, sujud atas kayu. Kita hari ni sujud atas kapet. Tak cukup pada tu, bawa main lain pula kapet dia tu, main lain pula sejadah dia tu. Bukan murah sejadah, ratus-ratus jugalah beli tu, bergebu tak kira lah. Punya saigak putih gebu lah dengan kerawang warna pink-pink, merah-merah semua. Oh, buh tang dia tu. Tak boleh buh tang lain, buh betul-betul kepala dia. Kalau dia bergerak, sejadah tu pun kena bergerak juga. Tak apalah, dia jenis resedung. Kan? Dia jenis resedung. Dia kalau dia sujud, kalau kena kat sini, habislah sehari duduk bersin. Sehingga orang dia tak tahan habuk. Tak apalah.
Tapi hak ni dia lapik tu pasal apa? Dia tak mau letak kepala dia kat tempat orang bijak. Jadi kita nasihatkanlah ya. Sama-sama lah nasihat dari saya dan semua. Tak usah lepik lah. Melainkan memang bersedung lah. Memang tak tahan. Macam tengah-tengah masjid surau tu, kapet dia tu, lawak lah Ustazah ada idea. Apa idea tu? Setengah tu kapet surau-surau masjid tak pernah vacuum kan. Kita pergi, macam anak saya pergi semayang dekat masjid, dalam masjid tu, dia balik tu berapa hari dia bosin, hingui keluar meleleh. Lepas tu saya kata bawa lah sejadah lapik kan, untuk ni dia kata dia segan. Segan sudah tunjuk pergi lah gabung dulu. Jadi tak usah sangatlah duk bawa sejadah tu, tak usah lah ya. Kalau kita rasa masa tu lah time kita tawaduk pun, time yang lain tak apa nak tawaduk, masa tu lah kita nak sujud, nak tunduk betul-betul kepada Allah, tak payah lapik. Melainkan memang ada penyakit, yang tu saja. Kalau rasa tak ada penyakit, tak payah. Biar pergi sujud atas simen pun, biar pergi sujud atas kapet orang bijak pun. Sebab memang tujuannya nak merendah diri, nak menghina diri. Okey, boleh nak? Kapet ada letak sejadah, tak apalah. Hak letak sejadah tu tak apalah. Tapi kita ni bawa khas hak kita punya ni. Baru beli kan, baru beli Mekah. Okey. Jadi kita macam tu lah cerita dia nak. Lebih pada kehambaan. Ustazah lepas solat boleh ke terus sujud syukur? Boleh tanpa berdiri. Sujud syukur boleh berdiri, daripada diri berdiri ataupun daripada duduk. Kita duduk iftirash. Patutnya duduk iftirash lah. Kan kita tahiyat akhir duduk tawarruk kan? Duduk tahiyat akhir kan? Ubah kaki duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Duduk tu takbir, tapi kena ada wuduk lah. Kalau kiblat takbir Allah. Masa sambil Allah tu Allahu akbar, kepala dah sampai lantai dah. Sambil tu niatlah dalam hati, saja aku sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Masa kita Allahu akbar tu, Allahu akbar, dah sujud dah kan? Dah sujud baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu sampai habislah yang zikir sujud tilawah tu. Sajadah tu. Lepas tu duduk, habis dah sujud, dah baca dah. Lepas tu duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, bagi salam. Itu saja. Senang sangat. So kalau kat Mekah, kalau kita pergi tu tak sujud, rugi sangat. Sebab satu sujud kalau kat Masjid Nabi dah 1,000 kali ganda. Kalau Masjidil Haram dah 100,000. Bayangkan kita tak sujud. Tiap-tiap waktu sujud. Sakit semayang duha sujud, sakit duduk saja sujud, sakit duduk lepas zuhur sujud, lepas asar sujud saja. Dapat banyak-banyak. Tapi bila kita sampai dekat di tanah suci, kita tak buat. Dan kita tak reti, tak buat lah. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita masuk lagi, teruskan lagi. Dan tiada dijadikan jin dan insun. Insun ni manusia. Insana tu sekalian manusia. Kita nak kata apa? Singular insun, plural insana. Faham? Nak cakap berjerman boleh tak? Boleh kan? Yang ni mufrad. Mufrad ni maknanya insun. Mufrad seorang, satu. Insun seorang, manusia. Insun tu seorang. Tapi wal insana tu, insana tu maknanya ramai sekalian manusia lah. Tapi sini tak ada ni insan tu. Allazi khalaqal insana. Insana tu maknanya ramai. Kalau tak hafal ustazah nak kata hafal ustaz nak baca apa? Kalau ustaz pula rupa aku ni. Ustazah lah no. Kalau tak hafal bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu boleh. Dah tak hafal sajadah wajhiyah tu tak hafal. Lama-lama hafal lah pelan-pelan. Ada satu kelas tu saya kata minggu depan saya nak dengar seorang-seorang. Tolong peringat saya. Lepas sudah dia tak peringat. Baru saya ingat ni, baru saya kata, mereka tak peringat loh. Saya kata minggu depan saya nak dengar seorang-seorang baca. Saya rasa kat setahun dah pun. Okey, boleh nak? Okey, kita sambung lagi. Dan tiada dijadikan jin dan manusia melainkan kerana ibadat kepada dia.
والطريق واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Dan jalan itu amat nyata bagi segala orang yang mengkasat akan dia, dan dalil di atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan dia, dan tetapi Allah SWT menyesatkan orang yang dikehendakinya dan menunjukkan orang yang dikehendakinya akan, dan Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang mendapat petunjuk. Orang yang beruntung adalah orang yang akhirnya syurga, mati dalam iman. Dia ada dua lah. Orang yang mati beruntung, orang yang mati celaka. Ada dua. Orang yang mati beruntung, orang yang mati celaka. Sahabat-sahabat komen-komen lagi, tolong share, like lagi. Orang yang mati beruntung, orang yang mati celaka. Siapakah orang yang mati beruntung? Orang yang mati dalam iman. Permulaan tak kira tau. Permulaan tak kira, pengakhiran. Orang yang celaka adalah orang yang mati dalam amalan orang neraka. Maka mati dalam kufur. Dia ada dua. Pertamanya, permulaan dia bagus. Permulaan dia beribadah dan berilmu. Macam-macam lah. Ada ilmu ni, kita kata ibadah ni yang ada ilmu tau. Bukan ibadah tak ada ilmu. Kalau ibadah tak ada ilmu ni, ada juga jenis awal-awal tu pergi masjid. Kaki masjid, kaki surau, AJK masjid lagi. Ya, tadarus Quran, tak ngaji fardu ain, tapi tadarus Quran tu, gotong royong masjid surau. Kalau ada orang baca Quran, dia pun ada sama. Tapi pengaji fardu ain tak ada. Dia pun pergi semayang, pergi apa, tak pernah lah tinggal masjid ni. Tapi hujung-hujung dia sakit. Bila dia sakit, dia tak mau semayang. Ada orang tanya saya ni, Ustazah, dia kata, suami saya ni sakit. Bila sakit ni, dia kata, dulu dia duduk semayang. Memang sakit ni dia tak mau semayang. Dalam pada kita duduk cerita kepada suruh. Dia kata tak larat nak suruh. Bila suruh dia jadi marah kat saya ni. Dia jadi tak tahu kat kata aku sakit ni macam mana aku nak semayang ni tak. Nak ambil wuduk macam mana. Dia marah. Itu petandanya ibadah mengikut adat. Petandanya ibadah mengikut adat. Ibadah mengikut adat ni dia rajin lah. Dia rajin masa dia sihat. Masa dia sihat dia rajin. Masa dia sakit, masa dia letih dia tak semayang. Atau tengok orang kan, bila letih lah nak semayang, macam mana letih. Tak ada ni, lambat lah. Hari ni kerja sampai pukul 7. Jadi tak ada langsung, nak break pun tak ada. Zuhur tak ada break, asar tak ada break. Tu maghrib nak balik pula. Dalam perjalanan, macam mana nak semayang. Tapi kalau hari-hari biasa, dia rajin semayang. Hari cuti dia semayang. Hari kerja dia tak semayang. Okey, ini petandanya orang sembahyang mengikut adat. Orang sembahyang mengikut adat. Orang sembahyang mengikut adat ni tak termasuk dalam cerita mati celaka, mati untung ni. Memang celaka awal lagi. Memang celaka awal lagi. Kita tengok orang sekarang, bila dia dah penjen, dia cari kelas apa? Dia cari kelas Quran. Dia tak cari kelas mengaji fardu ain, dia tak mengaji. Dia mengaji kelas Quran. Dia cari kelas Quran seada-adanya kelas Quran. Seminggu 5 kali kelas Quran dia. Saat habis Quran taranum pula, tak habis taranum pula, tafsir pula. Semua beribadah dengan berkaitan dengan Quran. Pada dia, okey dah lah tu, aku dah mengaji lah. Kita tu yang duk bagi penjelasan kepada semua masyarakat Islam. Guru-guru yang dihantar ke masjid-masjid nak bagi faham. Nak bagi faham dia kelok ke lantai pula. Nak bagi faham. Faham kan? Mengaji ni kan? Li 3 ilmunya. Betul boleh tak Reza? Dia kata macam pelik dah. Akidah tauhid, fiqh tasawuf, ngaji 3 ni.
Hak ni yang penting. Quran tu bolehlah penting, tapi Quran tu lepas hak 3 ni. Lagu tu. Tapi dia tak faham. Dia tak faham. Sebab dia kata Allah mengaji ayat. Kami ni lama dah sampai ke Tuhan. Hampa baru mengaji ayat. Ayat apa? Kalau dia kata dekat guru tak apa lagi, orang mengajar tu. Pasal guru tu pun manusia kan. Dia mengajar apa ayat-ayat. Tapi dia kata ilmu syariat. Ilmu tu syariat daripada Allah. Tak faham ilmu ayat, macam mana nak ambil wuduk? Tak faham ilmu ayat, macam mana nak mandi hadas? Macam apa wakil ayat tu. No? Semangat semua bila nak ngaji. Sebab kita, hati kita benda tu ada. Jadi kita kesian tengok orang bukan seorang dua pencet saya dengar cerita ni. Kami dapat dah guru ngaji dia dah bang. Kami dapat dah guru ngaji tajwid, dapat dah guru ngaji tajwid. Anak murid saya duk ngaji tajwid dengan saya, bukan semua ngaji tajwid, mengaji fardu ain. Depa duk share masuk dalam grup pun dia tak tengok pun. Dia tak tengok pun. Tapi hak jenis tu nanti kan dia tak lama dia berhenti. Saya tengok kan. Kalau dia mengaji Quran saja lama dia berhenti. Pasal apa dia berhenti? Sebab dia tidak ada pasak dalam hati dia ilmu kerana Allah. Dia rasa semuanya mengaji tak boleh, mengaji tukar guru lain lah. Dia tukar hak ni, dia berhenti lagu tu je. Tapi hak mana mengaji fardu ain tu dia lama. Sebab apa? Dia faham. Dia faham. Faham. Jadi maknanya kalau yang mati dalam keberuntung tu, orang yang macam mana? Mengaji fardu ain cantik. Mengaji fardu ain akidah, tauhid, fiqh, tasawuf. Mengaji ni sungguh mengaji ni. Mengaji bukan banyak-banyak. Antum banyak sangat yang antum jadi letih. Mengaji seminggu sekali cukup lah. Seminggu 2 kali cukup lah. Kita minggu ni 3 kali pasal kena tahu sekali. Kan ikutkan seminggu 2 kali cukup. Antum pergi ambil sampai 5 kali sehari. 6 kali sehari siang malam. Lama-lama letih tak? Letih. Bila letih berhenti tak? Sebab tu Allah kata benda sikit tapi istiqamah tu lebih baik daripada banyak tapi berhenti. Itu saya pesan, suruh istiqamah yang sikit. Tapi antum semangat tak apa. Semangat teruskan yang mana semangat. Bila dia ambil semua tiga-tiga ilmu fardu ain ni, dia mengaji, dia sembahyang, dia ibadat apa semua, tapi sebab takdir dia adalah takdir orang ahli neraka, yang mana sejak azali lagi dah tercatat nama dia adalah orang ahli neraka, maka di situ tiba-tiba dia ubah jadi akhir hayat dia buat amalan orang ahli neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Mula-mula elok, ngaji elok, semua elok, fardu elok. Hak tasat tak mengaji langsung tu dah awal-awal celaka dah saya nak cerita ni. Tapi hak awal ni memang elok, semua elok. Mai-mai tang hujung dia tak minat. Mai-mai tang hujung dia kata dia tak mau dah. Tiba-tiba berubah perangai. Tiba-tiba tak mau mai semayang dah, tak mau mai masjid, tak mau mai mengaji dah, tak mau apa, balik-balik haji ni dia berkelahi habis dengan tok guru dah. Dia berkelahi habis dengan kawan-kawan mengaji dia. Balik pada Mekah. Keluar habis semua grup. Dia tak mau dah duduk dalam golongan orang mengaji. Yang ni yang kita kata, yang Allah kata apa? Awal-awal itu orang tu beribadah, awal-awal itu ikut syariat, tapi takdir Allah. Kita kan dah ada takdir semua masing-masing. Takdir Allah, dia sejak azali nama dah tercatat di neraka. Maka dia pun ubah diri dia dan perbuatan dia membuat amalan-amalan ahli orang neraka. Siapakah orang yang beruntung? Orang yang beruntung ni awal-awal ni kita kata apa nama? Pakai pun tak tutup aurat, hoha sana, hoha sini. Menyanyi karaoke, disco, minum arak, berzina. Tak payah senarai lah. Kira semua dia buat lah. Tapi takdir Allah, namanya adalah nama orang ahli syurga. Maka di hujung-hujung akhir hayat dia, kita tengok ramai kan artis kita kan, tiba-tiba buat amalan ahli syurga, mengaji, tutup aurat. Kita pula malu tengok, tutup aurat sungguh elok tutup aurat.
Tak buka langsung. Tiba-tiba dia tu sebab nama dia tulis di ahli syurga, jadi orang ahli syurga, mati dalam iman. So kita macam mana cara? Jangan risau. Ya, paling banyak yang Allah bagi jadi ni yang kedua. Jahat dulu, kemudian baik. Yang pertama tadi susah sangat nak berlaku, sebab Allah dia malu nak tarik taufik hidayah daripada kita. Dia malu. Dia dah bagi dah ni semua dapat taufik hidayah ni. Kak Marina dapat menantu taufik, menantu hidayah, anak taufik. Saya pun tahun depan dapat menantu taufik juga. Saya duk tulis-tulis nama, aku pun dapat taufik juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita pun tak tahu, betul tak? Kita pun tak tahu, insyaAllah. Jadi hak yang pertama, yang kedua tadi ni, yang pertama tadi jangan berlaku. Jangan risau. Jangan berlaku. Tapi jangan berlaku tu kita ni macam mana? Jaga istiqamah. Jangan dah rasa jemu main mengaji. Jangan rasa jemu. Jangan rasa jemu. Jangan rasa, letih dah lah mengaji apa banyak sangat ni. Tak habis-habis ayat. Ayat ni dah sampai ke sudah. Ayat pun tak faham juga. Ayat mutlak pun tak faham. Ayat mutanajih tak faham. Ayat mustakmal pun tak faham. Celuk je mustakmal. Macam tu ngaji bila? Ngaji. Dia dalam hati kita duk rasa apa? Aku nak ngaji sampai mati. Kalau guru aku mati, aku cari guru lain. Tapi aku mengaji ni sampai mati. Tapi kita pun bila sementara duk ada di sini mengaji, esok pindah tak tahu dah ada ke tak. Pindah cari tak lain pula. Lah pindah pun tak gaduh dah, online semua. Sambung balik pengajian kita. Faham? Alhamdulillah. Jadi bar shisha tu, kisah bar shisha tu. Pernah dengar bar shisha? Pendeta tu. Orang yang berilmu zaman dulu ni. Dia ni tok guru. Jangan berlaku lah kisah bar shisha ni. Dia tok guru. Saya pernah cerita dalam ceramah saya dulu ni. Dia tok guru, anak murid dia ramai, dan anak murid dia bukan jalan-jalan. Anak murid tu hebat-hebat. Tapi diperdayakan oleh iblis. Dia suruh bunuh perempuan tu, dia tak mau bunuh. Dia suruh berzina, dia tak mau berzina. Lepas tu dia suruh minum arak. Tok guru ni pun minumlah, tak banyak, sikitnya. Dia kata tak apa, sikit je, tak usah banyak, sikitnya dia kata. Tapi hak sikit tu hak dia bagi hak power punya. Lepas dia minum, dia mabuk. Dia berzina dengan perempuan tu. Lepas dia berzina, dia takut orang tahu. Dia tahu. Dia bunuh. Lepas dia bunuh tu lah iblis main. Iblis kata nak tak aku tolong hang. Kata manusia ni tak kira lah tu apa ya. Kata manusia ni dia lemah. Ya? Dia tak lari daripada hasutan syaitan iblis. Bila dia kata, mau tak aku tolong hang. Aku tolong hang bagi hang selamat. Hang mati masuk syurga. Dia ni pun kita ni kadang-kadang nak tahu bila jadi kat kita. Kita dah jadi tak boleh nak fikir macam mana nak tolong, macam ni lah. Dia kata, hang kata apa tak ingat dah cerita dia. Hang kata satu perkataan ni dia hang kata satu ni ya. Masa tu duk tengah sula dia dah tu. Dia kena hukuman sula. Hang kata macam ni je. Hang kata yang ni ya. Kata sula mati semua. Mati dalam keadaan dia ikut iblis. Apa? Ustazah cerita masa kelas petang. Ingat lagi. Tapi tak ingat dia kata apa. Tak tahulah. Dia cuma dia suruh kata satu benda aku yang untuk aku Tuhan ke kau Tuhan aku ke macam tu lah. Yang merosakkan akidah lah. Okay nah? Tu dia. So yang tadi itu mati dalam beruntung, mati dalam celaka. Faham tak cerita tu? Faham tak? Kalau tanya pula ingat lah tak? Ingat. Okey, so kita masuk ya. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin ajma'in.
dan rahmat Allah dan salamnya ke atas Nabi Muhammad, penghulu segala anbiya dan mursalin, dan atas segala keluarganya yang abrar lagi yang baik-baik dan sekalian. Amin. Okey, kita turun di bawah. Okey? Okey, so sekejap saya nak tengok ada soalan ke apa ke? Tak ada soalan dah. Okey, terima kasih yang like dah 55k dah. Teruskan like lagi. Okey. Di bawah ni dia sebut i'lamu ya ikhwani. Baca. As'adakumullah wa iyana bimardatihi. Okey. I'lamu ya, ni bukan yang ni bukan ayat Quran, yang ni doa. Tulis tu doa. Doa Imam Ghazali. Okey. Saya tap Ustazah, dia tap. Terima kasih. Okey. Yang ni baru masuk isi kitab ni. Tulis tu isi kitab ni. Kitab Minhaj Abidin bermula yang ni. Yang assalamualaikum, yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan dia. Yang ni baru masuk kitab ni. Ni masuk isi kitab Jadi antum nak baca kitab ni, dia kitab dia. Kitab Minhaj Abidin. Okey, i'lamu ya ikhwani. Ini kata-kata daripada Imam Ghazali. Ni mula Imam Ghazali dah sebut dah. Ini permulaan kitab. Jangan keliru ya. Ini permulaan kitab. Ketahuilah oleh kamu sekalian, hai segala saudaraku, ya ikhwani, wahai sekalian saudaraku. Ini Imam Ghazali nak tulis kitab dah ni. Ketahuilah wahai sekalian saudaraku, as'adakumullah, telah memberi bahagia. Telah memberi bahagia. Siapa yang memberi bahagia? Allah yang bagi bahagia. Wa iyana, dan akan kami, telah bagi bahagia kepada aku dan kami. Kami semualah. Kita semua ni. Dia kata akulah, dia kata ikhwani, as'adakumullah wa iyana, Allah telah bagi kebahagiaan kepada kita, kami, bimardatihi, dengan redanya. Ini doa yang dimulakan oleh Imam Al-Ghazali. Dia nak tulis kitab, dia bagi doa dulu. Contohnya dia nak habaq ni, dengar lah. Ni nak mula ni kitab Minhaj Abidin ni. Wahai saudaraku sekalian, Allah telah memberi bahagia. Tak bagi bahagia lagi, tapi telah memberi bahagia akan kamu Allah, dan akan kami, kamu dan kami. Imam Ghazali doa kat dia juga. Kalau doa, jangan lupa doa kat diri kita sama. Kita kadang doa kat orang, tapi terlupa doa kat kita. Jadi Iblis, ingat tak? Bila malaikat mai jumpa Iblis, malaikat dengar cerita, ada di antara kalian semua ni satu makhluk yang akan masuk dalam neraka. Mereka semua duduk di syurga. Sana minat yang sana. Bismillah. Alhamdulillah. Iblis, dia malaikat dengar perbualan Allah dengan sebahagiannya. Allah kata, nanti akan ada satu makhluk di kalian, di antara kalian, yang akan berada di dalam neraka, sedangkan mereka duduk dalam syurga. Mereka tak tahu nak pergi tanya siapa, sebab paling alim ketika itu Iblis. Jom kita ramai-ramai pergi tanya guru kita lah. Iblis tu nama apa? Azazil. Azazil nama. Pergi jumpa Iblis lah, nak pergi tanya. Kut-kut lah dia pandai, sebab dia tahu dia guru, dia pandai, paling alim dia, paling-paling. Nampak kita paling alim tu Iblis, tapi lah kali hidup neraka. Sebab tu kita tak boleh bangga dengan ilmu. Kita mana boleh bangga dengan ilmu?
Sebab ilmu kita tu hak Allah, dia cabut dandan. Iblis paling alim dan paling banyak ibadat. Tak ada satu tempat atas muka bumi ni yang tak ada dai dia sujud. Allah hebat. Hebat semua ni. Mereka pun tanya lah Iblis, wahai guru, nak tanya, tahu tak cerita pasal perkabaran yang kata di antara kita ada satu makhluk akan masuk neraka? Tak apa, aku doa kat apa. Dia doa, tapi dia tak doa kat diri dia. Sebab dia belagak lah, dia rasa dia tak termasuk lah. Pasal dia paling alim. Dia doa, dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah mereka semua ni daripada neraka. Lah, dia masuk neraka. Sebab tu bila kita doa, jangan doa dekat orang saja. Doa dekat kita sama. Kalau nak minta doa dekat orang, nak bagi, ya Allah bagilah dia sihat, doa kita dulu. Ya Allah bagilah aku sihat dan juga saudaraku yang dimasukkan juga sihat. Jadi Imam Ghazali ni dia doa. Imam Ghazali ni dia doa. Dia doa apa? Dia doa, dia kata dia kata, "I'lamu, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwasanya Allah ni dia bagi bahagia." Bahagia tadi, ingat tak bahagia tadi? Mati dalam keuntungan. Bahagia dan dia memberi bahagia akan kamu Allah dan kami dengan keredaannya. Di situ dia tulis bahwasanya ibadah. Ibadah. Fokus kat sini apa dia? Ibadah. Kitab Minhajul Abidin ibadah. Kitab Minhajul Abidin bab dia ibadah. Antum pegang kitab Minhajul Abidin, antum ingat satu je, poin dia ibadah. Poin dia ibadah. Segala ibadah adalah buah ilmu. Betul? Highlight dekat buah tu. Bulatkan dekat buah. Tak ada ilmu, tak ada buah. Tak ada pokok, tak ada buah. Kena ada ilmu baru ada buah. Nak solat kena tahu ayat, jenis-jenis ayat. Nak solat kena tahu wuduk, rukun-rukun, syarat-syarat dan perkara membatalkan wuduk. Nak sembahyang kena tahu dulu benda-benda tu. Dia kena ada ilmu. Kalau kita buat ibadah tak ada ilmu, kita jadi macam orang tadi tu, celaka awal lagi. Sebab itulah kita kena mengaji walaupun bab rendah. Bab syariat ni lah yang sebenarnya yang boleh menaikkan makam seseorang. Jangan mengaji makam tak mengaji syariat. Antum nak mengaji makam macam mana syariat? Tak ada. Syarat nak mengaji makam kena selesai fardu ain. Bila nak selesai fardu ain? Memang tak selesai. Dengan umur kita, dengan kefahaman kita ni memang tak selesai. Jadi tak payah nak pergi tuju kepada syariat, kepada hakikat, kepada maqam. Antum mengaji hakikat, mengaji syariat, dia akan naik sendiri, Allah akan angkat dia. Bila mana dia tawaduk dan dia faham tauhid, akidah, fiqh dan tasawuf. Senang je cerita dia. Ibadah itu adalah buah ilmu dan faedah umur dan hasil yang dituntut bagi hamba. Sampai situ dulu. Maknanya ibadah ni adalah buah ilmu. Dalam Minhajul Abidin dia tak cerita ibadah saja, dia cerita ilmu juga. Dia cerita ilmu juga. Nak cerita ibadah kena cerita ilmu. Sebab kitab dalam Minhajul Abidin ni dia fokus pada ibadah. Dalam kitab ini bukan cerita ibadah sahaja, dia cerita ilmu terlebih dahulu. Maka kita semua yang ada di sini, yang mana ada di talian juga, carilah ilmu syariat, carilah ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini masuk Imam Ghazali. Ini masuk Imam Ghazali. Mengaji ilmu ni bagi faham, bagi hadam. Lepas tu buat ibadah. Ada orang kata pula, alah tak apalah, ibadah kan buah pada ilmu. Jadi kita pun selam-selam lah, dia kata. Ada, tak ada. Masa ada. Tu bila main masjid, dia orang mengaji ayat dia tak mau masuk. Dia pergi semayang maghrib. Lepas tu orang buat kuliah maghrib fiqh.
Cerita Pak Ayak, dia keluar. Dia kata tak maulah ngaji Pak Ayak ni, bukan cerita kita. Kita orang tua dah, tak payahlah mengaji Pak Ayak ni. Jadi kita dalam dia kata dia keluar. Dia keluar. Yang dia keluar untuk ilmu siapa? Ilmu Allah. Ilmu syariat itu ilmu daripada Allah. Jadi ilmu daripada Allah, kita pelekeh ilmu daripada Allah macam mana? Tak boleh pelekeh langsung. Okey? Sebab itulah dia sebut ibadah adalah hasilan daripada ilmu. Antum nak buat ibadah apa bukan ilmu. Kadang-kadang orang pergi umrah, pergi haji, bukan umrah saja haji. Fardu ain tak mengaji. Fardu ain tak mengaji. Kencing berak, wudu batal, rambut terkeluar, wudu spray, nak pergi ibadat, nak pergi ke masjid. Tak faham apa, tak faham. Saat lagi akidah pula tak betul. Apa pun tak faham. Tapi nak buat ibadat. Jadilah ibadat tu. Tak jadi. Tak jadi ibadat tu. Kita kok mana back to basic juga. Balik kepada basic. Kelas kafar, kelas fardu ain hak basic. Baru boleh sampai kepada ibadat. Okey, letak itu macam kita lah. Bila Imam Ghazali kata, ni aku nak habaq ni, bahagialah kalian semua. Padahal tak mengaji lagi ni, tak mengaji lagi tasawuf ni. Bahagialah kalian semua, kalian akan mendapat redha daripada Allah, mendapat redha daripada Allah, mendapat hasil kebahagiaan daripada Allah. Dia doa dulu. Sebab dia kata, kitab ni nak cerita beribadah, hampa akan dapat bahagia. Macam kita lah, kita kata, kita nak habaq sesuatu ni, kita kata, mai saya nak habaq. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kamu, kepada anda semua. Kita tak habaq lagi. Kita tak habaq lagi. Tapi kita nak habaq satu benda penting. Kita katalah, semoga Allah bagi kekuatan kepada kamu. Sebab kamu dapat kekuatan, baru boleh dengar apa yang nak habaq ni. So betul lah Imam Ghazali, dia mula dengan i'lamu ya ikhwani as'adakumullah wa iyana bimardatihi. Tu dia sebab tu ya. Okey. Ada orang okey, belajar bab yang tu sudah. Okey, kejap ya. Okey, Imam Ghazali dia bagi doa dan dia minta doa taufik akan perkara-perkara yang mustahak sangat. Dia minta taufik daripada Allah akan perkara-perkara yang mustahak sangat. Sebab kalau kita tak faham benda-benda ni, kita tak minta doa kepada Allah, tak boleh nak baca kitab Minhajul Abidin ni. Tak boleh. Sebab panjang sangat cerita bab ibadat ni. Okey? Sekiranya Imam Ghazali nak ceritakan bab ibadah, sebelum Imam Ghazali nak cerita bab ibadah, dia doa dulu. Macam tadi saya kata, orang yang bahagia tu dia kata, segala ibadah itu buah ilmu, faedah umur dan hasil yang dituntut bagi hamba dan mata benda perniagaan segala awliya. Tapi kita ambil dekat pertama buah ilmu dengan faedah umur saja. Orang yang bahagia adalah orang yang al-maut alal iman, orang yang mati dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Ya, mati dalam iman. Orang yang beruntung. Orang yang celaka adalah orang yang mati dalam kufur. Orang yang mati dalam kufur. Okey, kemudian kita teruskan, ada lagi dah masuk dah, tadi nak masuk dalam. Okey, jadi kita faham ya. Kita berhenti dekat bahawasanya segala ibadah itu buah ilmu dan faedah umur. Dekat situ je. Berapa bulan? 9. 10. Okey, kita akan sambung lagi nanti. Dan hasil yang dituntut bagi hamba dan mata benda perniagaan, kita mesti sambung lagi. Ni masuk dah permulaan kitab Minhajul Abidin. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala daripada keburukan, daripada kekufuran. Semoga Allah pilih kita takdir mati dalam iman, Islam yang sempurna, akidah yang sempurna. Semoga Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, ustazah, anak-anak murid ustazah semuanya daripada mati dalam celaka.
dan kita doakan semoga kita mati dalam keadaan bahagia, orang yang beruntung berakhir di syurga, husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum insya-Allah. Terima kasih semua yang like dah 77k, alhamdulillah. Okey, jumpa lagi minggu depan Isnin dan Selasa ya. Hari Khamis hanya sebulan sekali, hari Rabu sebulan sekali saja. Okey, bye bye semua, jumpa lagi.